Okey, Alia kata daya paduan daya tunggal mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya bertindak ke atas satu objek. So maksud definisi biasanya ditanya dalam kertas satu pernah ditanya, kertas dua bahagian A juga boleh ditanya. Bagi konstruk mengingat. Ini konstruk mengingat maksudnya tak perlukan tak perlu nak fikir jauh, tak perlu kebat pun. So ini adalah konstruk mengingat. So anda kena ingat fakta maksud bagi daya paduan. Okey, Fatin kata daya tunggal mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya bertindak ke atas satu objek. Betul? Okey, so samutlah. Okay, so ingat sampai nanti SPM 2023. Maksud bagi daya tunggal. Kita dah belajar daya sangat banyak kali berulang kali daripada tingkatan satu. Maksud daya secara umum. Okay, maksudnya apa itu daya? Daya ialah menolak atau menarik sesuatu objek yang boleh mengubah saiz, bentuk. So itu ialah daya secara umum. Tapi hari ini apa yang kita belajar dalam tingkatan 5 ini ialah berkaitan dengan daya paduan atau resultant force, net force, okay, daya bersih. Okay, semua itu membawa maksud yang sama, iaitu daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor yang bertindak pada objek itu kita panggil secara jumlahnya, totalnya, okay, jumlah bersihnya kita panggil sebagai daya paduan. Okey. So kita dah bincang berkaitan dengan contoh satu bagi daya yang bertindak bagi satu objek secara dalam garis lurus secara berserenjang ataupun secara tidak berserenjang. So ada tiga. Okay, secara garis lurus mudah sahaja tambah atau tolak mengikut arah. Sekiranya arah yang sama maka jumlah tersebut ditambahkan untuk dapatkan daya paduan. Bagi jumlah arah yang bertentangan kita tolak. Itu ialah bagi daya yang bertindak bagi objek segaris, okay, pada garis yang sama. Tapi sekiranya berserenjang gunakan teorem Pythagoras. Okay, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Okay, sama macam matematik asas untuk dapatkan teorem Pythagoras. Okay. Okey, seterusnya untuk tidak berserenjang kita menggunakan kaedah lukisan. Sama ada lukisan tiga segi ataupun lepas boleh tengok rakaman saya dah muat naik dalam Google Classroom kita. Bagi yang belum masuk Google Classroom kita yang baru, iaitu untuk tingkatan 5, fokus tingkatan 5, boleh cari link kembali dalam Telegram. Okey. So hari ini kita akan teruskan dengan contoh 2. Okey, contoh 2. Okey, baru 29 ni. Semua dah pergi sekolah ambil buku ke? Ambil buku pukul 11 kan? Okey, cek. Okey, wakil Ya, uh, saya. Tiara. Cek siapa lagi yang belum masuk. Okey, wakil 5 belian pun sama. Cek siapa yang belum masuk. Hari ni kelas kita 1 jam lebih saja. So saya nak cepat. Okey. So sambil-sambil tu typekan dalam ruangan chat siapa lagi yang belum masuk. Boleh panggil lagi. Okey, kita teruskan. So ini adalah masih lagi daya paduan tetapi daya paduan yang mempunyai banyak situasi. Okey, banyak situasi. Maksudnya sama juga ada dalam bahan yang saya dah kongsikan dalam Google Classroom masing-masing. Boleh muat turun. Okey. Okey, kita lihat contoh 2. Okey, seorang penumpang berjisim 60 kg. Okey, so jisim bagi penumpang tersebut ialah 60 kg. Okey, berada dalam sebuah lift. Okay, kita tahu lift akan bergerak ke atas atau ke bawah. Secara normalnya, lift yang normal dia cuma bergerak ke atas, ke bawah. Cikgu, saya pernah tengok lift yang bergerak ke hadapan. Tu yang unnormal, tidak normal. Tapi secara normal, secara biasanya lift akan bergerak sama ada ke atas atau ke bawah sahaja. Okey, so tengok pada soalan yang pertama. Lakarkan gambar jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan simbol R untuk tindak balas normal. Okey. So daripada lantai lift. So dalam lift ada orang, ada objek tersebut kita labelkan. Okey, lakarkan.
Okey, bagaimana nak jawab soalan ini? Sama juga macam situasi semalam. Semalam kita pada hari Selasa, iaitu pada buku yang pegun di atas meja. So, buku yang pegun di atas meja ada dua daya yang bertindak. Okey, tolong saya nyatakan dalam ruangan chat. Apakah satu daripada daya yang bertindak bagi buku yang berada di atas meja pegun? Apa? Saya Okey, tahu ada berat. dua. Satu itu berat, yang Okey, satu betul. lagi ialah tindak balas normal. Faham tak? Betul. Okay. Terima kasih Aina, terima kasih Yubin, terima kasih Aaron. So, ke bawah kita ada berat. Dan ke atas kita ada tindak balas normal, simbolnya R. Okay. So, W stand for weight, iaitu berat. Dan R adalah tindak balas normal. So, untuk lakarkan atau labelkan. Cikgu ah, Ya, saya. saya nak tanya, R tu cikgu lakar dengan betul tak? Faham tak? Kenapa Aaron? Kenapa? Kan beberapa hari lepas cikgu ada tegaskan bahawa anak panah yang lukis itu jangan terapung. Faham tak? Ya, betul. Okay. Tengok gambar saya. Terapung tak? Oh, saya besar sangat pula. Okey. Terapung atau tidak? Tidak. Okey. So maksudnya ini buku kita. So ini buku. Okay, saya guna warna lain lah. Okay. So ini buku. So kita punya garisan. Okay. So kalau guna pembaris, pastikan 90 darjah lah berserenjang. Okay. Dengan kita punya objek. Okay. Boleh Aaron? Jelas? So betul ke Aaron kata jangan terapung. So sekiranya awak letak anak palas di sini atau di sini, arahnya betul. Tapi daya tersebut. Okay, nampak remeh. Alah cikgu sikit je tak sentuh. Tidak. Okay, maksudnya tak dapat markah lah. Kalau markah yang diberikan 2, hilang 2 markah. Kalau markah diberikan 1, hilang 1 markah. Okay, jelas? Okay, ini contoh semalam yang kita dah belajar hari Selasa. So, untuk dalam soalan ini, okay, dia kata penumpang berjisim 60 kg dalam lift. Ni ada jawapan ni lah. Ada berikan jawapannya. So, ini orangnya. Okey, lakarkan gambar raja jasad bebas dengan simbol W. So, kita kena gunakan simbol yang diberikan. Contoh tiba-tiba dia letakkan simbol X untuk berat. Cikgu saya ajar W untuk berat. Kenapa dia letak X? Pun tiba-tiba ubah sendiri W. Tidak. Okey, gunakan apa dalam soalan. Kalau dalam soalan kata W, gunakan W. Kalau dalam soalan kata guna Y, sila gunakan Y. Kita tengok pada soalan. Okey? Okay, tengok pada soalan. Okey. So, pada jasad ada dua daya yang bertindak. Ke bawah adalah W dan ke atas ialah R. Dia dah beri siap-siap W untuk weight, berat. Dan yang bertindak ke atas ialah R. Cikgu, adakah perlu satu garis yang sama untuk berat dan tidak balas normal? Tidak semestinya. Okay, yang penting dia mesti menyentuh objek tersebut. Okey? Boleh? Untuk soalan A, jelas? Okay, ini sambungan hari tu, yang hari Selasa. Bagi yang tak ketinggalan kelas yang lepas, boleh rujuk dalam Google Classroom. Saya dah upkan, apa namanya? Rakaman. Okey, Katrisa sudah berada di sekolah, tak ada masalah. Okey, B. Kita lihat pula B. Hitung magnitude tindak balas normal apabila lift dalam keadaan pegun. Ini yang saya kata dalam berbanyak situasi. Okey, so kita akan lihat banyak situasi. Sekurang-kurangnya ada 5 situasi bagi keadaan dalam lift. Okey, tengok dalam pergerakannya. Okey, ini adalah berdasarkan konsep yang kita belajar masa tingkatan 4. Apa itu pegun? Apa itu hal laju seragam? Dalam keadaan pegun, okay, kata kuncinya untuk kes B1 dalam keadaan pegun. So, bila dalam keadaan pegun, berapakah hal laju? Berikan saya hal laju sekiranya dalam keadaan pegun. Berapa? Kosong. Ya, betul. Kosong. So, bila kosong, berapa nilai pecutan yang ada bagi objek yang pegun? Ada. Ada. Berapa Kejap. pecutan? Kalau hal laju kosong, objek pegun, apa maksud pegun? Pegun, statik.
tidak bergerak. Tidak At bergerak. rest. So ada pecutan ke? Tiada. Ada? Ada ke, Aaron? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Bayangkan dalam masuk kereta dekat meter board tu, kalau kita pegun statik, maksudnya tak tekan minyak, tak ada apa. Start engine pun tak payah pun tak apa. Maksudnya meter board kita tu kosong, pada kedudukan kosong. 0 km per hour. Tak ada pecutan, tak ada halaju. Bila halaju kosong, automatik pecutan adalah sifar. So untuk kes kosong, pecutan kosong. Bila pecutan kosong, berapa nilai daya paduan? Okay, soalan saya, berapa nilai daya paduan? Kosong. Bagi saya 0 Newton. Okay, kenapa kosong? Sebab A tu dah kosong. Ya, apa formula untuk daya paduan? F sama dengan MA. Yes, F sama dengan MA. So, A kosong, automatik daya paduan juga kosong. Okay, soalannya dia tak nak daya paduan. Dia nak apa? Tindak balas normal. Okay, R. Okay, kita lihat pada rajah 1.9 yang kita dah label tadi. So, kita kata daya paduan kosong, tak bergerak. Maka apa daya yang bertindak pada jasad tersebut? Ada berapa daya yang bertindak bagi keadaan pegun? Dalam gambar dah ada dah ni, keluarkan je. Ada berapa daya yang bertindak soalan saya? Sama Ada macam, dua. ya Dua. betul, ada dua. So, apa hubungannya? Betul Rumiza. So, apa hubungan antara W dengan A? W sama dengan A. Ya. Sama dengan W. Cikgu kenapa letak R kat depan? Sebab soalan dia nak apa? Soalan dia nak tindak balas normal R. So, saya letak R kat depan. So, apa formula untuk dapatkan R? Tindak balas normal. Kita tahu formula untuk W sahaja. W ialah apa? Apa itu W? Wow ke? Berat. Berat. Apa formula untuk dapatkan berat? MG. Yes, mg. So, M dalam soalan ini berapa diberi? 60. Berapa? Ya, 60. Berapa G kita? 9.81. Betul. Dia dalam soalan. Tengok soalan. Kadang-kadang kes ada dia sengaja trik dia letak 10. Cikgu kan kita belajar 9.81, kenapa 10? Ikut soalan. Okey, ikut pada kehendak soalan. Okey, so berapa jawapannya? Tekan kalkulator. Tolong saya tekan kalkulator. Typekan dalam ruangan. Jawapan yang tepat untuk dapatkan 1 markah bagi jawapan. 588.6. Okey, Kahmam betul ke? Cek balik Kahmam. Jauh sangat tu, 58 dengan 588. Betul. Okey, terima kasih Fatin, terima kasih Vishnu. Vishnu kurang 1. Apa yang kurang pada jawapan Vishnu? Kahmam pun sama. Apa yang kurang? Apa Sediakan yang unit. kurang? Unit. Wajib. Fizik tak ada unit tak bermakna. Okey. Oh, Vishnu dia dah sedar, bagus. Very good. Okey. Jangan tiba-tiba N pula. Tertinggal N. Terus N saja. Okey. Okay, Azlin, salah tu. Tanda koma dengan tanda titik dalam matematik berbeza. Tu maksudnya macam 5886 Newton. Okay, nilainya berbeza. Nampak macam remeh tapi akan membawa maksud yang berbeza. So, ini ialah bagi keadaan pegun. So, bila pegun, halaju kosong, halaju sifar, tak bergerak. Maka pecutan juga sifar. Bila pecutan sifar, ada daya paduan daya yang bertindak bagi objek cuma ada 2 iaitu berat dan tindak balas normal. Maka berapa nilai tindak balas normal? 588.6 Newton. Maksudnya sekiranya kita letak pemberat di sini. Okay, ada satu pemberat. Okay, pemberat ni akan tunjukkan nilai tindak balas normal. So berapa jisim dekat pemberat? Soalan saya tambah. Jisim di pemberat, berapa nilainya? Kalau tindak balas normal kita ialah 588.6 kg. Jisim pada pemberat merujuk kepada jisim untuk tindak balas normal. Okay, kalau sekiranya kita letak penimbang digital ke penimbang manual ke dalam lift, maka penimbang tersebut menunjukkan nilai bagi tindak balas normal dalam unit kg. So, berapa agaknya jisim yang ditunjukkan pada penimbang tersebut. Okey,
dalam kes ini. Saya nak tanya. Ya, Kan betul kan cikgu cakap R sama dengan W kan? Dan W tu kan, W tu dia bukan kosong Newton ya? W kenapa kosong Newton? W ialah apa? Apa maksud W? W ialah apa? W. Berat lah. Berat. Berat. Berat bagi siapa? Bagi Adakah lelaki. berat? Okey. Adakah berat tu adalah kosong? Adakah bila kita masuk lift tiba-tiba kita tak ada berat? Yang kosong tadi ialah apa? Apa nilai yang sifar? Daya paduan. Daya paduan sifar. Sebab apa daya paduan sifar? Sebab dia tak bergerak. Maka cuma ada dua daya sahaja yang bertindak, iaitu berat dengan tindak balas normal. Okey? Boleh faham cikgu? Okey. So soalan saya tambah satu soalan. Saya letak pemberat dalam lift yang sama dengan objek tersebut. Okey? So berapa jisim yang ditunjukkan pada pemberat tersebut sekiranya tindak balas normal ialah 588. Mohon maaf, boleh ulang semula tak? Macam network cikgu ada kaput. Sebab saya kat sekolah ni, Cak. Kalau tak clear beritahu terus je. Saya try ni. Okey. Okey, saya ulang semula. Tindak balas normal ialah 588.6 Newton. Sekiranya saya letak pemberat tersebut menunjukkan nilai tindak balas normal dalam unit kg. So, berapa nilai jisim yang ditunjukkan oleh pemberat tersebut? Okey, siapa yang ada idea? Senang sangat ni. Ni soalan senang je sebenarnya. Satu markah je ni biasanya. Jikalau pemberat itu kilogram, Ya. berapakah apa? Berapa nilai jisim yang ditunjukkan oleh pemberat tersebut? Pemberat tersebut sebenarnya menunjukkan nilai tindak balas normal dalam unit kg. Saya ulang, pemberat tersebut menunjukkan nilai kg. So, berapa betul ke? Cikgu macam kaput lagi lah. Kenapa Yubin kata 10 Newton 1 kg? Okey, betul Rumiza, 60. Oh, saya Kenapa pun berfikir macam 60? tu. Kenapa 60? Kan Kenapa bukan ada 60? Ni ada ni. 98. Kita terus je ambil jisimnya. Sebab apa? Sebab G tadi dia kata 9.81. Okey? Boleh Yubin? 60 je. 60 sahaja. Okey, ini baru kes yang pertama, kes yang mudah. Iaitu bila objek pegun. Okey, kita lihat kes yang kedua. Saya padamlah. Kosong. Kenapa daya paduan kosong? Sebab objek pegun tidak bergerak. Okey, so saya nak tunjukkan untuk kes yang kedua. Ada Okey, pelajar angkat tangan. Kenapa Haziq? Cikgu. Ya, Tadi cikgu cakap kalau dia pegun, daya paduan dia akan jadi sifar. Tapi kalau dia bergerak, maknanya daya paduan dia akan berubah lah. nanti kita tengoklah ni. Kita nak tengok kes yang kedua. Okey, sabar ya Haziq. Okey, kita lihat kes yang kedua. Okey, tengok kes yang kedua. Apa dia kata? Okey, kes yang kedua untuk B2. Objek tersebut nak hitung tindak balas normal, masih lagi R yang kita cari, apabila lift bergerak ke atas dengan pecutan. Okey, so maksudnya selain daripada dua ni ada lagi satu daya. So daya paduan berapa tak tahu, tapi dengan pecutan maksudnya dia bergerak 1.2. Okey, 1 boleh. Okey, untuk B 2, bergerak ke atas dengan pecutan. Maksudnya objek tersebut bergerak ke atas. Ada daya paduan. Berapa daya paduannya? Okey, soalan saya yang pertama untuk soalan 2. Dia kata ada pecutan ke atas 1.2
ms negatif 2. Okey, bila ada pecutan ke atas dengan nilai 1.2 ms negatif 2, soalan saya yang pertama, berapa daya paduan bagi jasad tersebut? Tolong saya typekan dalam ruangan chat. Saya nak semua orang sekarang kita ada berapa ni? Kita ada Masih lebih kurang. merundum ni. Okey, mana lagi yang lain ni? Dah sampai sekolah lah saya rasa. Mungkin dah belajar di sekolah agaknya. 36, 37. Okey, typekan Ya, dalam 72 ruangan Newton, chat. betul. Okey. So macam mana dapat 72 Newton? Macam mana dapat 72 Newton? Okay, betul Haziq 72. Yang lain? Cuba tak tolong saya kenapa Haziq kata 72 Newton? Ya betul, thank you Rumiza. F sama dengan MA. Jisim kita masih lagi objek yang sama, jisimnya 60 darab 1.2. Okey, betul, 72 Newton. Adakah ini soalan yang ditanya? Tidak. Okey. Adakah ini soalan yang ditanya? Tidak. Okey. So 72. Itu adalah daya paduannya, daya bersih. Maksudnya jumlah daya yang bertindak pada jasad. Kita dapat 72. Okey, 72 sama dengan, okey kita lihat. Apakah arah daya yang sama arah dengan daya? Adakah tindak balas normal ataupun berat? Yang sama arah dengan daya. Tindak balas normal atau berat? Tindak balas normal. Yes, tindak balas normal. Okey, so R. So F sama dengan R? Tidak. Okey, F sama dengan R tolak. Apa yang bertentangan arah? W. Berat. Kita dapat berapa? Okay, F berapa yang kita dapat? 72. Okey, R berapa yang kita cari? Berapa W? Okey, samalah tadi. Berapa W tadi? 60. Sama 588.6. 588.6. Betul ke kita punya ni 72? Cuba tekan kalkulator, 60 darab 1.2, 72. Ya, masih sama. Okey. So 588.6. Okey, so kita nak apa? Kita nak nilai apa? Apa soalan ni nak? Soalan masih nak apa? Soalan kita tengok baik soalan. Hitung magnitude tindak balas normal. So kita nak R tersebut. Boleh dapatkan berat masih lagi 588.6. Kenapa berat yang sama? Sebab orang yang sama. Jisimnya masih lagi sama. So berapa nilai tindak balas normal bagi kes yang kedua ini? 660.6. Okey, 660.6. Unitnya apa? Newton. Newton. Ya, betul. So ini untuk kes yang kedua. Okey, untuk kes yang kedua. Okey, boleh? Boleh tak? Nampak tak? Perbezaan untuk kes yang pertama, bila pegun tadi, tindak balas normalnya cuma 588.6. Bila bergerak ke atas, tindak balas normalnya bertambah. Berapa nilainya? 660.6 Newton. Dan dalam kes ini, Ya. berat itu dia lazimnya tak berubah. Betul tak? Berat memang tak berubah sebab jasad yang ataupun kita tukar orang lain pula yang masuk. Okey? Boleh Aaron? Okey. So tengok kes yang ketiga. So ini kes yang kedua. Okey, kes yang ketiga bergerak dengan halaju seragam. Okey, apa maksud halaju seragam? Cuba typekan dalam ruangan chat apa sebenarnya tafsiran untuk halaju seragam. Dia nak cerita pasal apa ni? Bila halaju seragam sebenarnya apa situasi bagi orang dalam lift tu? Bagaimana dengan pergerakan lift tersebut? Kalau dia kata halaju seragam. Halaju seragam. Halaju seragam.
Apa yang kita boleh ceritakan kalau kata hal laju seragam? Pecutan sifar, cikgu. Betul Vishnu, betul Aaron. So untuk kes yang ketiga, so hal laju seragam, hal laju nilai pecutan kosong berapa nilai daya paduan? Berapa nilai daya paduan kalau pecutan sifar? Kosong. Ya, kenapa kosong? Kenapa kosong? Sebab F sama dengan MA. So A kosong, automatik daya paduan kosong. So ini apa maksudnya? Daya paduan kosong tak bergerak. Dia bukan tak bergerak, dia tak bergerak dengan pecutan. Dia masih lagi bergerak ke atas tapi tanpa pecutan. Pecutannya sifar. Maksudnya hal lajunya maintain saja. Kalau bawa kereta tu 70 je. Dia tak ada pecutan. Maksudnya daya paduannya adalah kosong. Okey, daya paduan adalah kosong. So bermaksud dalam kes ini sama macam kes yang pertama. So bila F sama dengan kosong, F kosong. So daya apa saja yang bertindak pada W? Okey, R sama dengan W. Kenapa? Sebab F sama dengan kosong. Okey, F sama dengan kosong. Okey, so berapa nilainya? Berapa nilai untuk tindak balas normal dalam kes ini? Nak kira boleh, nak terus tulis pun boleh. Tak ada masalah. So, berapa nilai R kita dalam kes yang ketiga? Dalam kes yang ketiga. 588.6 Newton. Ya, sama macam yang tadi. 588.6 Newton. Okey, mana nak dapat? Dalam kes yang pertama. R sama dengan W, W sama dengan mg. G 9.81 dan M adalah 60. Okey, selesai untuk contoh yang kedua. Selesai untuk contoh kedua. Ini bagi keadaan dalam lift. Dalam lift ada 5 situasi. Kejap lagi kita sentuh lagi. Okey. Ada troli. Okey. Okay, troli ini okey, apa yang kita nak tengok dekat sini, ada 2 pemberat. Macam mana ni? Kita ada 2 pemberat. Okey, agak-agak troli ni akan bergerak ke mana? Sama ada pemberat A atau B daya paduannya. Ke mana agak-agak? Kalau secara logik ni awak nampak, Bergerak ke dia B. akan bergerak ke B. Betul? So, ini daya paduannya. So, soalan yang pertama saya, okey, soalan yang pertama, berapa daya paduan bagi sistem ini? Pemberat yang yang A 20 Newton ke bawah, pemberat B nilai beratnya ialah 50 Newton. So berapa daya paduannya? Berapa daya paduannya secara logik? Sejak apa yang awak faham? 30. Kenapa 30? Sebab 50 tolak 50 20. Newton tolak 20. Kenapa? Ini 50 ke bawah, ke atas ialah 20 Newton. Dapat dari mana? Daripada nilai pemberat di sebelahnya. So 50 tolak 20 Newton sama dengan 30 Newton. So kita dapat daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, tapi soalan yang kedua, berapa jisim yang terkumpul dalam sistem ni? Berapa jisim yang terkumpul? 3 kg Berapa ke? jisim? Kenapa terkumpul? Kata kuncinya jisim terkumpul. Total of mass. Saya 3 berasa kg. 7 kilogram. Ya, betul. So jisim yang terkumpul walaupun walaupun dekat sini cuma 5, dekat sini cuma 2, tapi dia merasai semua jisim. Dia menampung semua jisim. So jisim yang terkumpul berapa? 7 kg. Okey, saya nak kena tunjuk satu. Yang kita dah keluarkan ini, boleh tak kita dapatkan pecutan
bagi daya paduan yang bergerak ni. Dapat tak pecutan bagi daya paduan yang bergerak ni? So dia akan Dapat. bergerak ke bawah ni kan. Okey, so guna formula apa untuk dapatkan pecutan? F sama dengan berapakah M. pecutan maksud F cikgu? sama dengan, F sama ya dengan M. betul. Ya betul. So A kita ialah daya bersih iaitu 30 Newton bagikan jisim yang terkumpul yang dirasai 7 kg. So berapa jawapannya untuk dapatkan pecutan bagi sistem ini? Sebentar ya, izinkan saya hitung sekejap. Yang lain pun. Kita ada berapa dalam talian ni? 30 dah bagi kurang ni. 4.2857 meter. Okey, Meter Riza per saat. jawab 4.29 unit. Unit macam biasalah, ms negatif. Ya betul, tepat. Maksudnya, nanti dia akan tanya ke arah mana dia akan bergerak. Ke arah mana dia akan bergerak? Dia bergerak ke arah bawah. Dari mana? Daripada pemberat yang mana? 50 Newton. So kalau dia tanya, nyatakan arah pergerakan. So pergerakannya ke mana? Ke bawah. Dua-dua ke bawah. Ke bawah. Ke mana? Ke bawah dari pemberat mana? Pemberat berapa kg tu? B. Pemberat B. Kalau label-label lah. Kalau tak ada label, tengok berapa jisimnya. Pemberat berapa jisimnya. Pemberat 5 kg. Okey? Boleh? Jelas tak? Ni mudah tapi dia macam kompleks tapi dia sebenarnya mudah. Kita kena huraikan satu-satu. Soalan biasanya dia tak nak ni. Dia terus akan tanya, nyatakan pecutan bagi sistem tersebut. So pertama, kita kena cari dahulu daya paduan daripada sistem itu. Kemudian cari dahulu jisim untuk dapatkan nilai pecutan. Okey, jelas? Boleh? Okey, boleh? Okey. Okey, next. Cikgu, Ya, saya saya. terfikir belum hitung orang saya belum kira orang macam mana Hitung orang, tak apa. Nanti saya bagi kehadiran. Meet ni memang automatik sebenarnya. Saya saja je suruh panggil-panggil bagi yang belum masuk. Kok tu belum beri kan? Belum beri, betul tak? Belum. Boleh? Okay, dan habis selesai baru saya bagi. Kalau bagi awal nanti awak lupa. Okay, next. Okay, contoh 3. Contohnya adalah buku teks. Boleh tengok rujuk buku teks literature hantar. Kalau nak datang hari ni, datang pukul 11 lebih ke atas. Kalau datang awal nanti tak ada. Kawan-kawan seni awak tengah periksa lagi. Dia masih periksa. So nanti lepas periksa baru dia pulangkan. Okay. Okay. Contoh 3. Ni masih lagi sama macam tadi. Tapi tadi pada arah yang sama. Dua-dua ke bawah. Okay. Tapi yang ini satu pemberat di bawah. Dan biasanya mempunyai daya geseran. Okay. Kita lihat dahulu contoh 3. Okay, contoh 3, apa yang ada? Apa soalannya? Okay, soalan seperti ini, biasanya saya suruh anda labelkan dahulu daya yang bertindak pada pemberat dan troli. Okay, kita baca dahulu soalan. Okay, ada troli, jisimnya 1.2 kg. So, troli tersebut M 1.2 kg. Okay, di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Inilah takal. Ini kita panggil sebagai takal. Okey, troli itu bergerak dengan pecutan. Bergerak. So troli bergerak ke hadapan dan pemberat bergerak ke bawah. Pecutannya berapa? 4. Okey, 4 ms negatif 2. Okey, menentang geseran. So siapa yang mengalami geseran? Pemberat atau troli? Pada troli. Geseran. Berapa nilainya? 6 Newton. Okey, so itu adalah maklumatnya. Maklumat yang diberi. Soalan 1 pun sama. Apa yang dia suruh buat? Lakarkan gambar raja bebas bagi troli dan pemberat. So kena labelkan. Oleh kerana dia dah bagi penunjuknya, so kita kena gunakan semua yang diberikan. Iaitu, apa diberikan? W untuk berat. R untuk tindak balas normal, FR daya geseran dan P
untuk berat pemberat. Cikgu kenapa guna V? Sebab kat situ ada dua berat. So dia tak nak confusekan kita. So dia letakkan label berbeza. So apa yang kita buat? Kita bagi pada kedua-dua objek tersebut. Okey. Okey, pertama kita pergi pada pemberat. Okey, apa daya yang ada pada pemberat? Ke bawah ada apa? Apa label yang kita gunakan? B. B. Kenapa B? Berat bagi pemberat. Okey, berat bagi pemberat. So B. Apa lagi yang ada? Apa lagi yang ada? Baca balik ni. Apa yang diberi ni? Okey, apa lagi yang ada ni? Selain B, apa lagi daya yang bertindak bagi pemberat? Dekat pemberat tu ada apa tu? Tegangan benang. Ya, betul. Ni tali kan? So, T. Tegangan. Dua Saya saja. nak tanya lah. Nama raja jasa bebas, apa maksudnya? Maksudnya tak bergantung pada apa-apa. Kita kena labelkan. Secara umumnya, labelkan sahaja jasad tersebut. Itu maksudnya. Tak bergantung. Okey? Maksudnya troli dengan troli, pemberat untuk pemberat. Itu maksud bebas. Okey, apa lagi? Okey, selesai untuk pemberat. Maksudnya pada pemberat ada dua daya yang bertindak. Satu ialah berat ke bawah, B, dan satu lagi tegangan. Okey, itu bagi pemberat. Okey, bagi troli di atas meja. Dekat mana ada berapa daya yang bertindak? Bagi troli di atas meja, ada berapa daya yang bertindak ni? 3. Sure 3? 4. Empat. Okey, ke bawah ialah apa? Ke bawah W. ada daya W berat. Okey, so Tindak balas apa? berat. Ya, betul. Tindak balas berat ke berat? Tu banyak tu macam gabungkan. So ke bawah cuma ada W, ke atas kita ada apa? Kita ada apa tadi? Apa simbol yang kita gunakan? Normal A. Yang bawah R. Tindak ni. balas normal lori. Okey, lagi. Troli. Maaf. Okey, baru dua. Lagi? Baru dua daya yang bertindak. Apa lagi? Ke depan? Geseran Okey, troli. ke belakang kita ada geseran. Okey, lagi? Tegangan benang. Maksudnya pada troli tersebut ada 4 daya, tapi hasil daya paduannya akan bergerak ke kanan dengan pecotan 4. MS negatif 2. Okey? Tu soalan yang pertama. Biasa kalau lakar banyak sangat label ni, 2 markah lah. Maksimum 2 je. Complete semua, 2 markah. Yang penting mesti menyentuh objek tersebut. Okey. Soalan yang pertama, soalan B. Bandingkan berat troli, dia suruh bandingkan sahaja. Dia tak suruh hitung. Bandingkan, gunakan persamaan. Berat troli dengan tindak balas normal. Okey, kita cari mana satu berat troli dengan tindak balas normal ni. Okey, mana? Yang mana satu? Ni. Ni. Berat troli dengan tindak balas normal. Ada daya lain tak yang bertindak? Kalau ke atas ke bawah? Tidak. Tak ada. So, apa yang kita boleh jawab untuk B? W sama dengan A. Ya, betul. R. Okey. Sekejap. Ya. Yang pecutan tu kan dia ada pecutan. Nah, maksudnya yang daya tindak balas. Tapi pecutan pada arah yang mana? Kita tengok. Pecutan arah ke mana? Pada paksi X. Pada paksi Y ada daya apa je yang bertindak? Jadi maksudnya A dan W dia lazimnya memang samalah. Betul tak? Yelah, okey, betul. Melainkan ada satu lagi daya. Contohnya tiba-tiba ada tegangan tali ke atas. So itu dah tambah lah. Okey. So tapi dalam kes ini bagi arah paksi Y cuma ada 2 saja yang bertindak pada troli tersebut, iaitu R dengan W. So R sama dengan W. Okey. Okey, boleh. Okey, next. Soalan C. Soalan C. Hitung
daya paduan yang bertindak pada troli. Okey, berapa daya paduan yang bertindak pada troli? Okey, kita tengok. Pada troli, okey, berapa? Macam mana yang kita nak buat? Apa persamaan yang kita boleh keluarkan? Bila dia suruh hitung, maksudnya kena kira. Tapi untuk troli, okey, ini troli kita. Okey, ke sana kita ada daya paduan. So, daya paduan sama dengan apa? Untuk C. Apa persamaan yang kita boleh keluarkan? F sama dengan, okey, apa yang arah sama dengan daya paduan? T ataupun geseran? T tolak geseran. Betul. T tolak daya geseran. Gunalah label, guna je label yang telah diberikan. Okay. So, adakah perlu guna ni? Tak perlu pun tak apa. Sebab apa? Boleh tak selesaikan? T tak tahu. Tapi dia tak nak T. Dia nak daya paduan F. Apa formula umum untuk daya paduan? Apa formula umum untuk daya paduan? MA. Yes. F sama dengan MA. Okey, bagi troli tersebut, berapa nilai troli? Berapa nilai troli kita? Berapa jisim troli? 1.2. 1.2. Berapa pecutan? Berapa pecutan dia bergerak? So, M kita 4. ialah 1.2. A kita 4. Okey, so boleh tak dapat daya paduan dalam kes ini? Boleh. Berapa nilainya? 4.8 Newton. Ya, 4.8 Newton. Okey, cikgu, kenapa kita tak guna persamaan yang kita cari tadi? Sebab kita ada kekangan. Di sini kita tak tahu pun nilai T itu berapa. Beri. Contoh, kita nak tengok ni. F sama dengan T tolak FR. FR memang dah ada. T awak kena cari dahulu. Mana nak dapat T? Awak pergi pada kes yang kedua, iaitu pada pemberat. Itu jalan jauh. Tapi jalan yang dekatnya, oleh kerana jisim dah diberi, jisim bagi troli, pecutan dalam sistem juga dah ada, maksudnya troli dan pemberat itu bergerak dengan pecutan yang sama, maka kita cuma selesaikan sahaja. So, daya paduan yang bertindak bagi troli, dia berbeza tau. Daya paduan yang bertindak bagi troli ialah 4.8 Newton. Okey, 4.8 Newton. Okey, kita lihat pada D. Soalan D baru dia tanya, hitung tegangan benang yang menarik troli. Dia suruh cari T. Bolehlah dapat T. Gunakan persamaan tadi. Guna persamaan ni. Dapatkan jawab ni, daya paduan kita dah dapat, masukkan dalam persamaan. So, macam mana nak dapatkan D dengan T? Tolak dengan FR. Kenapa tolak dengan FR? Sebab geseran berbeza arah dengan tegangan. Berbeza arah dengan daya paduan. Daya paduan tadi kita dah dapat 4.8. Tegangan yang dicari. Berapa daya geseran? Dalam soalan ada. Berapa daya geseran? Okey, berapa daya geseran? Bantu saya. Keluarkan berapa daya 6. geseran. 6 Yes, Newton. 6 Newton. Sama dengan pula. Okey, tolak 6. So, tegangan sebenarnya ialah 4.8 tambah 6. So, berapa tegangan tali dalam sistem tersebut? 10.8. Ya, betul. 10.8 Newton. Daya geseran, tegangan tali, daya paduan, berat, semuanya mempunyai unit yang sama, iaitu Newton. Kalau jisim, unitnya ialah kg. Tapi dalam persamaan ni, dalam sistem kita ni, semuanya kita menggunakan unit Newton. Berat, daya paduan, daya geseran. Untuk D, okey, D dah selesai. Okey, soalan seterusnya dia tanya, berapa jisim pemberat? Okey, kita cari mana pemberat ni? Ni. Berapa jisim dekat pemberat ni? Tak tahu. Okey, tapi dekat pemberat, apa yang kita tahu? Ada dua daya yang bertindak, iaitu berat dan tegangan tali.
Dan hasilnya dapat daya paduan dan juga pada pecutan 4. Sini yang saya kata daya paduan bagi objek yang berbeza walaupun dia dalam sistem yang sama. Okey, pertama kita tengok E. Okey, E. Okey, so daya paduannya ke bawah. So apa arah yang sama dengan daya paduan? F sama dengan daya yang bertindak yang sama arah dengan daya paduan. B dengan C. F ni sama tegangan tali, menegang, tertegang. Kat sini tegangan talinya ke kanan. Tengok talinya, dia bergerak. Okey, kat sini tegangan talinya ke atas. Berbeza ni. Okey, tegangan tali. Tension. So, untuk daya paduan bagi pemberat sama dengan B tolak T. Berapa nilai T? Kita tengok. Dia gunakan tali yang sama. Gunakan tali yang sama. Dekat sini dia gunakan tali yang sama. Cuma arah berbeza. Ni T untuk troli, ke atas T untuk pemberat. Maka tegangan tali yang dirasai adalah sama. So tegangan, kita gunakan nilai yang sama. Okey, berat yang kita cari ni, kita tak tahu berapa berat pemberat. Okey, daya paduan kita boleh cari. Apa formula untuk daya paduan? F sama dengan MA. Bagi pemberat tak tahu. Okey, A berapa nilai pecutan dia bergerak? Berapa tadi dia bergerak? Berapa nilai pecutan? Dia bergerak dengan pecutan berapa? Berapa pecutan dia bergerak? 4. Yes, 4. Okey, 4. Okey, B tadi mewakili berat. Apa formula untuk berat? Apa formula untuk dapatkan berat? B sama dengan mg bagi pemberat. So, jisim tak tahu. Masih lagi M. Okey, G kita guna berapa G dalam soalan ni? 9.81. Tolak tegangan tali yang sama. 10.8. Okey. So, kita himpunkan 10.8 sama dengan M 9.81. Boleh tak? Boleh tak dapatkan nilai M? Saya nak andalkan kalkulator dapatkan berapa agak-agak M. Okey, berapa nilai M? Okey. Rumiza jawab 1.86 kg. Okey, betul Vishnu. Okey. So dalam kes untuk D dan E. Kes D dan E. Okey, D dan E. Saya kecilkan sikit supaya nampak paparan lebih ni. Okey. Yang sama ialah nilai T, tegangan tali. Kenapa? Sebab dia menggunakan tali yang sama. Tapi daya paduan sebab troli jisimnya 1.2 kg. Pemberat tadi jisim yang kita dah dapat berapa? 1.86. Maka walaupun dia bergerak pada kelajuan yang sama, daya paduan yang bertindak pada troli dan pemberat masing-masing adalah berbeza. Okey, jelas tak? Tolong respon, jelas tak soalan ni? Saya nak tanya. Ya. Kan apa tu? Rujuk nota tu. Nota tu dia cakap troli dan pemberat disambungkan oleh tali. Maksudnya pecutan yang dimiliki itu sama. Ya, pecutan sama. Ya, dan apa tu? Dan yang bahagian E tu kan. Ya. Bahasa kita boleh andaikan je yang M itu yang
ME itu mungkinnya 4.8 Newton ataupun tak semestinya. Faham tak? Kenapa 4.8? Oh, maksudnya dia Tegangan daya tadi tu yang sama. berarti dengan dia. Ni, okey. Bertindak sepanjang tali. Okey, oleh kerana troli dan pemberat disambungkan oleh tali, kedua-duanya bergerak dengan pecutan yang sama. Pecutan sahaja yang sama, tapi daya paduan tak sama. Kenapa daya paduan tak sama? Apa formula daya paduan? F sama dengan MA. Walaupun A yang sama, tapi jisim berbeza bagi troli dengan pemberat. Maka daya paduan yang bertindak pada pemberat dengan troli berbeza. Pun betul juga. Okey? Yang sama dalam kes ini cuma satu pecutannya sebab dia bergerak bersama-sama. Tapi hasil daya paduannya berbeza. Kenapa? Sebab pada troli dia mengalami daya geseran. Okey? Dia mengalami daya geseran. Bagi pemberat pula, dia tak ada daya geseran. Dia cuma ada tegangan. Dan jisim bagi kedua-dua objek ini berbeza. Maka daya paduan yang dihasilkan juga berbeza. Yang sama daya paduan berbeza. Okey, dia bergerak bersama-sama. Sebab apa dia bergerak bersama-sama? Sebab disambungkan dengan tali yang sama. So, oleh kerana tali yang sama, sebab tu saya kata tadi tegangan tali adalah sama. Okey? Tegangan tali adalah sama. Okey, nak tahu anda faham ke tak? Okey, lihat soalan yang seterusnya. Soalan ni. Okey, soalan ni kembali semula pada soalan lift sekali. Okey, saya tak nak jawab. Saya nak semua orang type dalam ruangan chat. Kita ada 33 orang. Berapa berat pelajar itu? Okay, tulis dalam ruangan chat sahaja. Senang sangat ni. Soalan 1 markah. Cikgu tadi dah nak yon tadi ke? Yon. Apa? Macam suara tiba-tiba pelik. Tiba-tiba pelik taklah. Okey. Saya dekat sekolah ni. So, saya punya line tu bergantung kepada sekolah. Sekejap. Saya nak tanya lah. Newton tu kan? Newton dia kan cikgu tegaskan yang mana Newton itu mesti dalam unit besar kan? Tapi Newton saya nampak macam Betul. Salah lah ni. Ni. Yang besar. Okay. Okay. Okay, Yubin check balik soalan. Cuba baca balik soalan. Alia, Iliana pun baca balik soalan. Dekat sini dia ada trik sikit. bagi saya itu 600 Newton, cikgu. Okey. Kenapa 600 Newton? Sebab Guna guna maklumlah G yang sama dengan 10. Yes. Dia ada tulis kat sini kecil je dia tulis. Guna atau use C10. Cikgu kenapa tiba-tiba 10? Kenapa 9.81? Ikut kehendak soalan. Sebenarnya kita punya graviti 9.812. Banyaklah dia punya tu. Tapi yang ini dia suruh guna 10. So kita gunakan apa dalam soalan. So 600 Newton. Okay, good. Okay, seterusnya B. Okay, tadi kita dah tahu 60 dan G yang kita guna 10 dalam soalan ni. Okey, dalam soalan ni. Dalam soalan ni sahaja. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan mengira berat ketara. Apa itu berat ketara? Nilai pada pemberat ataupun R. Okey, nilai tindak balas normal. Okey, bacaan pada alat penimbang ialah nilai berat ketara dalam unit kg. Ini ada kaitan lah sebenarnya. Okey. Okey, so soalan yang pertama ataupun dia suruh lengkapkan label sekiranya pergerakan lift tersebut pegun. So berapa nilai berat ketara? Okey, sebelum nak selesaikan berat ketara, selesaikan dahulu persamaan daya yang bertindak pada jasad. So apa daya yang bertindak pada jasad? Kalau objek pegun. Apa daya yang bertindak pada jasad? Tadi kita dah belajar. Apa persamaan daya bertindak pada jasad? Apa persamaan dia? Yes. Thank you, Vishnu. So, R
sama dengan W. Baru kita dapat nilai berat ketara. So, oleh kerana R sama dengan W, berapa W kita tadi? Rujuk saja dekat atas. So, nilai, Cikgu, tanya dulu boleh tak? ya. Kalau ada perbezaan R dengan W kan. Kalau R tu kurang daripada W, maksudnya dia akan turun lah. Betul tak? Nanti kita tengok kesnya. Okay, kita tengok Okey. kesnya. So, berapa bacaan alat penimbang? Berapa bacaan alat penimbang? Saya dah tulis kat sini. Kita gunakan G10. Kita ikut sahaja sekendak soalan. Kita gunakan G10. So, berapa bacaan pada alat penimbang? Sekiranya berat ketara yang diperolehi pada lift yang pegun adalah 600 Newton. So, berapa bacaan alat penimbang? Yes, thank you Aina. Betul, 60 kg. Mana dapat? Okay, bahagi sahaja. 600 Newton bahagi dengan 10. Okay, betul Fatih Nurain. Make sure unit. Cikgu kat atas ada unit. So tak apalah. So 60 tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, next. Bergerak naik dengan pecotan 2. So apa persamaan bagi kes ini? Sekiranya dia boleh bergerak naik dengan pecotan 2. So apa persamaan sebelum kita dapatkan berat ketara? Saya tahu yang daya paduan itu ialah 60 darab 2 iaitu 120 Newton. Faham tak? Ya, tapi saya nak persamaannya dahulu. Ada pelajar cakap F sama dengan MA. Betul lah? Bukan. Saya nak persamaan penuh. Persamaan penuh bagi daya yang bertindak. F sama dengan apa? F tu dia ke atas. So, dia sama arah dengan apa? Tolak apa? So, F sama dengan, kita nak dah berat. W. Sama dengan R tolak W. Ya, betul. Ini yang paling penting. F sama dengan MA tu yes, kita boleh dapatkan daya paduan. Tapi itu bukan soalan yang kita nak. Itu bukan jawapannya. Dia nak soalannya berat ketara. So kita nak nilai R. So R sama dengan F tambah W. Baru cari daya paduan tadi yang macam Aaron kata. Okay, so berapa F sama dengan MA tadi? M kita berapa? 60. 60 darab 2 tambah berapa berat kita? 600. So berapa sebenarnya daya berat ketara dalam kes ini? 720 Newton. Yes, 720 Newton. Okey, terus kemudian cari pula bacaan alat penimbang. So berapa? Tengok pun dah tahu. 72 kg. Is bagi naik ke atas dengan pecotan. Okey, next. Dia masih lagi naik ke atas, cuma hal laju seragam. Hal laju seragam berapa nilai pecotan? Bila hal laju seragam, dia kosong. So berapa daya paduan kalau pecotan kosong? Kosong. Kosong. So apa persamaan yang kita boleh tulis dekat dalam kotak tersebut? Kalau daya paduan kosong. R sama dengan W. Yes, R sama dengan W. So R sama dengan W, so berapa berat ketaranya? Berapa berat ketaranya? 600. Yes, 600 Newton. So berapa bacaan pada penimbang? 60. Yes, 60. Okey, itu bergerak naik dengan hal laju seragam. Kemudian dikata bergerak turun dengan hal laju seragam. Bergerak turun dengan hal laju seragam. Dia masih sama R sama dengan W. R sama dengan W sama dengan 600 Newton. So bacaan penimbang ialah 60 kg. Okey, next. Ni yang tadi Aaron kata. Okey, bergerak turun dengan pecotan 2. So tadi bergerak naik. Okey, ni kes bergerak turun. Okey, saya buat. Okey, turun. So daya paduan turun. So apa daya yang bertindak sama arah dengan daya paduan? So apa persamaan yang kita boleh hasilkan?
F sama dengan W. Kemudian tolak ke tambah? Tolak ke tambah? Untuk W tolak W. W W tolak tolak W? R. Yes, W tolak R. Kenapa? Sebab R bertentangan arah dengan daya paduan. So, R kita sebenarnya ialah apa? R sama dengan W tolak F. Berapa W tadi? 600. Apa berat ketara yang kita perolehi? Berapa? 600 tolak 120. Senang sangat ni. 180. 480. 480 Newton. So, berapa bacaan pada penimbang? 48. 48. Okey, inilah jawapan yang Aaron cari tadi. So 48 kg. Okey, okey, next C. Soalan Saya nak ya, tanya, yang F sama dengan W tolak R tu kan ya. kita faham yang bergerak turun itu maksudnya W itu punya nilai dia lebih besar. Dan apa tu, dan mana datang 600 tolak 120 ni? W ialah apa? W W tu apa? Apa maksud berat. W? Berat. Berapa berat jasad tersebut? Sekejap. Ingin saya cari jap. Betul lah. Betul. Dapat betul. Saya pun dapat betul. Kadang-kadang macam Okey. Tak apa. Dia memang confuse. Kenapa tolak? Kenapa tambah? So, kena buat satu-satu. Duduk tenang-tenang. Okey, dapat. Senang je. Ni level daya paduan ni soalan aras mudah. Macam kompleks tapi mudah. Duduk dan diam. Okey, buat balik. Kalau confuse, buat balik. Kalau macam cikgu tak faham sangat. Okey, buat balik. Tengok balik rakaman. Okey. Okey, next C. Bandingkan nilai tindak balas normal. Apa simbol tindak balas normal tadi? R. Okey, dengan berat. Okey, W. Bila Lee bergerak naik dengan pecutan. So, bila ada pecutan, maksudnya ada daya paduan. Okey. So, soalannya dia kata, bandingkan. Okey, bandingkan nilai tindak balas normal dengan berat pelajar. Okey, kita tengok kes kat sini. Okey, kita tengok terus kat sini. Ini ialah kes nombor 2. Okey, bergerak naik dengan pecutan 2. Okey, dia tak kata berapa pecutan, tapi kita kat sini lah. Okey, dia nak berapa nilai tindak balas normal dalam kes ini? 720. Berapa nilai berat? 600. Bila dia suruh bandingkan, dia suruh cuma tanya ke, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. So, apa jawapan yang pertama kita? Apa jawapan yang pertama? nilai tindak balas normal lebih besar daripada nilai berat pelajar. Okey, itu jawapannya. Nilai tindak balas normal lebih besar daripada berat pelajar. Boleh buat macam ni tak? Boleh jika awak kata R itu tindak balas normal, W berat pelajar. Boleh guna simbol ni, tak ada masalah. Tapi kalau tak dinyatakan mana-mana simbolnya, tulis penuh. Iaitu tindak balas normal lebih besar berbanding berat pelajar. Full stop. Okey? 1 markah. Baru 1 markah. Balas Cina. Okey. Saya berhenti di sini. Kita akan sambung. Ni sikit je lagi. Boleh buat sendiri. Saya kongsi. Sama je macam link yang saya dah kongsikan. Cuma kod pada hari ini ialah, kita tengok baik-baik tau. Kod pada hari ini ialah, saya tuliskan kod hari ini. Kod hari ini ialah 90A. Saya ulang, kod hari ini 90A. Boleh faham, cikgu? Okey, tuliskan. Okey. Yang ada kelas, okey, kita akan sambung. So, sikit je tu lagi. D2 tu cuba buat. Kita akan sambung dengan lerayan. Kita dah habis sebenarnya. So, kita akan sambung dengan lerayan. Soalan 3 dalam handout tu pun sebenarnya kita bincang. Ya. Saya sema link tu kan, dia cakap A90. A90 ke? Terbaliklah. Okey.
Kenapa cikgu cakap Sekejap, must contain? Must contain. Okey, A90. Kenapa cikgu cakap cakap must contain? Itu macam memberi peluang kepada pelajar lain. Tak apa, Okey lo. sahaja. Sebenarnya ada je dalam Meet ni dah automatic attendance. Saya saja nak suruh awak tulis. Okey, thank you Eljin. Okey, betul. A90. Tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. So, hari ini apa yang kita buat ialah kita sambungan bagi daya paduan. Tapi bagi kes yang kompleks, so kita dah sentuh semuanya berkaitan dengan lift, berkaitan dengan troli dan pemberat. So, untuk kelas seterusnya minggu hadapan, kita akan lagi guna handout yang sama. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih pelajar. Terima kasih Go. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.